Pelajaran yang ke-13 ya. Dalam kitab yang bahagian kedua ini, kitab ni dalamnya ada dua kitab ya. Yang atas ialah kitab Muhimmah, yang bawah adalah kitab Al-Mawa'idh Al-Badi'ah. Al-Badi'ah. Kitab Muhimmah. Muhimmah maknanya penting-penting, perkara penting. Nasihat hal-hal kekeluargaan disebutkan. Mawa'idh tu mau'izah hasanah. Mau'izah tu satu, mawa'idh tu nasihat-nasihat ya. Masih nasihat-nasihat. Yang atas oleh Syekh Abdullah ibn Abdul Rauf Al-Fatani, yang di bawah oleh Syekh Abdul Rauf Al-Fansuri Aceh. Baik, pelajaran yang ke-13 ini semua daripada hadis-hadis kursi, bicara Allah Ta'ala kepada hamba-hambanya. Berkata Allah Ta'ala, hai anak Adam, kita anak Adam semuanya ya. Beberapa daripada pelita senyap memadam akan dia oleh angin. Pelita yang banyak, yang terang-terang, pelita yang ada api tu, angin saja. Tak payah api, tak payah kayu, tak payah besi. Angin boleh padamkan pelita. Macam mana pulaknya kita? Kita kuat ke? Kita strong ke? Iman kita kukuh ke? Iman kita tak boleh ditiup api ke? Allah. Dan berapa ramai orang yang abid, senya membinasakan akan dia oleh ujub. Ujub ni diumpamakan angin. Abid ni umpama api. Api kan boleh membakar. Api tu, besi pun dia boleh cairkan tau. Api ya. Tetapi api kalah dengan apa? Dengan angin aja api kalah. Orang yang ahli ibadat tu, Allah, syaitan pun dia boleh kalahkan tau. Hawa nafsu pun dia boleh kalahkan tau. Nafsu tidur pun dia boleh bangun. Nafsu syaitan suruh buat maksiat pun dia boleh lawan. Tetapi dengan ujub dia kalah. Ujub tu macam angin saja, tak nampak bendanya, tapi jatuh tewas ya. Dalam sebuah hadis Allah Taala pesankan Nabi Daud, pesankan, kasih berita gembira kepada hamba-hamba aku yang maksiat. Namun kasih warning, amaran bagi hamba-hamba aku yang ibadat. Betapa ya Allah, hamba-Mu yang maksiat aku nak kasih gembira, kerana kasih tahu mereka rahmat aku luas, pengampunan aku luas. Yang ibadat kenapa pula warning? Pasal jangan mereka ujub sangka mereka dah baik dengan amalan mereka. Allah, begitu ya, kita takut dia. Jangan kita nak ujub tuan-tuan sekalian, jangan rasa kita dah bagus walau sikit apa pun kita dapat di dunia, sedikit tidak menunjukkan bahawasanya kita dah secure, dah selamat di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, iblis ibadatnya tu ribuan tahun. Terkeluar juga tak? Terkeluar sampai sekarang, sampai bila-bila dilaknat oleh Allah Taala. Nabi Adam tu Allah Ta'ala jadikan di syurga dengan tangan kudrah Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Pernah duduk syurga, buat satu kesalahan. Keluar syurga tak masuk-masuk lagi sampai bila-bila. Yaumil Qiyamah nanti, sekaranglah dalam barzah punya taman syurga. Syurga yang betul tu nanti bila? Hari kiamat baru masuk balik semula. Nabi Adam AS ya. Sampai begitu sekali semua tu hamba-hamba Allah Ta'ala. Jangan kita nak rasa amal kita dah ada dengan amalan aku ni adalah nampak-nampaknya aku ni syurga lah kiranya. Allah. Imam Haddad bilang kalau kita dah amal, tengok before and after, sebelum dan sudah. Sebelum apa kau nampak, sudah apa kau nampak dari amalanmu. Aku dah hadir kuliah 3 tahun, aku dah baca Quran, aku dah tak tinggal begini. Kalau kau tengok sebelumnya, aku dah baca Quran 3 tahun, aku dah sembahyang, aku. Oh, tu namanya ujub. Itu namanya ujub, kau rasa diri kau yang buat ini semua. Padahal semua dari Allah Ta'ala. Baikkah amalanmu? Tapi amalan saya memang baik. Apa? Saya sembahyang, baca, bagus semua. Tak baik. Amal kalau baik, tak akan menimbulkan ujub. Amal kalau baik, timbul kesannya akan takwa, makin takut pada Allah Ta'ala. Timbul ujub tu tanda amalan kita tak baik lah tu. Adalah rosaknya di mana-mana. Sehingga boleh, ujub masih boleh masuk. Tak baik amal yang ujub. Tapi yang saya ujubkan memang amalan saya baik. Memang amalan saya bagus. Siapa bilang? Kalau bagus tak boleh timbul ujub. Ingat je, nak tahu amalan kita ni senonoh tak senonoh, jadi tak jadi, kau ujub tu maknanya tak baguslah amalan kau. Istighfar, tobat pada Allah Ta'ala. Ya. Kalau kita tengok kesudahannya, sudah kita beramal, kita nampak kesudahannya, nampak-nampaknya ni jannah lah menunggu aku. Allah, tu namanya ghurur, tertipu. Kita sangka dengan amalan kita yang sekelumit itu, kita boleh dapat syurga Allah Ta'ala dengan mudah. Kita kena pandang ujungnya tetap, kita pandang neraka, kita pandang siksa. Aku dah beramal, tak ada apa amalan aku banding dengan amalan malaikat. Tak ada apa amalan aku banding dengan amalan Nabi-Nabi dan Rasul. Tak ada apa amalan aku banding dengan amalan orang saleh. Tak ada apa amalan aku banding dengan amalan jiran-jiran aku, kawan-kawan aku. Tak ada apa. Danlah amal aku sikit. Aku tarawih yang tidak khusyuk. Aku puasa yang tidak imanan wahtisaban. Aku baca Quran yang tidak tadabbur.
Aku iktikaf yang menyelamun. Allah, itu kita nak berani nak ngasakan itu ibadat. Ujub, jangan ujub yang merasa kita rasa dah baik, seolah-olah markah kita dah ada di sisi Allah Ta'ala. Allah memang menjanjikan buat sekian pahala sekian, buat sekian pahala sekian. Kau dah buat belum? Kau dah buat belum? Dah. Itu kau bilang buat, itu kau bilang buat. Itu selalu Imam Ghazali tegaskan dalam Minhajul Abidin dia. Itu kau bilang buat, itu kau bilang buat. Yang sedikit yang rosak kau berani nak bilang kau dah buat. Allah, ya. Na'udzubillah, jangan ujub tuan-tuan sekalian. Takut ujub tu apa? Heran dengan pencapaian diri sendiri. Aku kok dah gini, aku kok boleh begini. Oh, aku kok begini. Itu sepatutnya, ya. Dan berapa daripada orang yang kaya senyap membinasakan dia oleh kayanya. Betul tak? Orang miskin binasa. Orang kaya pun binasa tak? Lagi teruk tau. Orang kaya kalau binasa lagi teruk. Dia punya bankrupt dia lagi teruk. Kalau dia punya tipu daya pun teruk. Kalau dia kena tipu pun teruk. Kalau dia kena tipu tak ada kecil-kecil. Jota-jota dia punya kena tipu. Kalau dia punya teruk, binaga dia kalau utang dia pun, oh pasal dia nak coverkan balik, dia utang dia naik lagi berjota-jota, ya. Orang kaya membinasakan dia dengan kayanya. Betul tak? Orang miskin boleh senang tau. Boleh steady. Boleh pergi kuliah pagi-pagi. Macam orang kaya-kaya. Macam ada bisnes. Macam ada orang gaji aja rehat. Yang kaya-kaya belum celik mata pagi saja sarapan pun tak sempat. Allah. Binasa tak tu namanya? Orang-orang miskin-miskin dah rehat. Dah hadir kuliah. Dah hadir maulid. Dah baca yasinan. Yang nakkan harta masih terfikir-fikir. Padahal dia punya pendapatan berapa kali lipat ganda daripada orang-orang yang biasa. Patut dia punya relax biasa, ya. Dia punya tak relax lagi pun luar biasa juga. Allah, binasa tu membawa kepada kebinasaan. Kekayaan dia. Wah, anak pening. Anak punya saham jatuh. Anak pening. Anak punya insurans teruk. Aku ingat saham kau, insurans kau yang jadi sekiawakan diri kau. Kok makin itu yang memeningkan kau? Orang, kalau terlampau menyiapkan payung sebelum hujan, dia dihujani oleh payungnya walaupun tak hujan. Siapkan payung sebelum hujan, betul. Tapi berapa batang payung, berapa kaki payung? Sekaki payung sudah cukup. Ada. Dia siapkan payung, berpuluh-puluh payung. Hujan tidak, dia kuyup. Dia dihujani oleh payungnya. Anda insurans, anda ada security, anda ada ini, anda ada saham, anda apa. Tetapi itu yang membebankan dia. Allah, itu yang membebankan dia. Saham dia jatuh sikit aja dia punya pening, punya dahsyat. Allah, makan nasi lemak pun tak selera. Allah, orang gini tak makan nasi lemak lah, dia makan restoran, ya. Allah, begitu, ya. Orang yang tak siapkan payung sebelum hujan, ala kadar. Hujan lebat, dia tak basah pun. Yang lain gebios dia orang apa-apa. Yang lain sampai basah kuyup, dia tidak apa-apa. Kenapa? Dia tak ada siapkan payung. Tetapi kepada Allah dia bernaung. Dia tidak siapkan payung. Tetapi dengan Allah dia berlindung. Dia tidak siapkan payung. Maka sandarannya kepada Allah, dia tak perlu nak meraung. Orang-orang begini, ya, sangat senang dan penuh untung, ya. Orang-orang yang serah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Perlu siapkan payung sekadar yang perlu. Jangan siapkan payung sebanyak-banyaknya orang kaya, ya. Siapkan payung, hujan tidak, dia dihujani oleh payungnya. Banyak tak kita tengok sekarang? Kebunnya jadi, tak jadi. Gerannya dicuri orang. Tahu-tahu tengok tanahnya dah tukar nama orang lain. Apa pasal? Yang tak ada tanah tak pernah kena tipu. Pasal tak ada tanah pun. Tak ada tanah pun. Allah. Hartanya menyusahkan dia. Dia dihujani oleh payung-payungnya sendiri. Ya. Baik. Dan berapa daripada orang yang papa senyap membinasakan dia oleh papanya. Subhanallah. Papa pun boleh binasa tau. Yang kaya boleh binasa dah tentu. Yang papa tu dah lah miskin. Anak nasib baik tak ada apa-apa. Anak tak ada apa-apa. Anak tak ada nak rugi, tak ada apa sama. Tapi boleh jadi binasa juga. Kalau kau papa tapi kau tak jaga adab sebagai orang papa. Orang papa ada adabnya tau. Di antara adabnya kena qanaah. Cukup apa yang ada. Tak cukup papa tapi makan nak enak, baju nak cantik. Tak baguslah. Biar papa asal bergaya tu namanya, ya. Papa tapi kalau pandang orang kaya punya puji, punya sanjung, ini yang bagus, ini yang bagus. Papa komplain dengan Tuhan, ya Allah, bagaimana nasibku? Ya Allah, semalam kita dekat Pondok Ba'alawi, kita cerita bab ni.
Orang miskin yang tidak tahu jaga adab miskin, komplain Allah Ta'ala. Macam lagu Piramli, engkau laksana bulan tinggi di atas awan. Oh Tuhanku, mengapakah kau bezakan hidupku? Oh Tuhanku, mengapakah manusia begitu? Engkau laksana bulan. Lagu laksana bulan, cuba tengok sini kata. Dia bilang, loh kok cakap mengapa kau bezakan hidupku? Kalau dia punya cakap tu sekat bertanya saja, kenapalah kau hidup aku berbeza? Tak apa. Tapi kalau tanya tu sebagai cabar Allah Ta'ala, kenapa ya Allah kau bezakan aku? Orang lain senang, aku kok miskin gini. Itu hati-hati. Kena syahadat balik semula tu. Begitu ya. Setengah-setengah lagu-lagu pun kita kena teliti sini katanya. Kalau yang ada baca nak kena takwil. Yang ada baca nak kena, baik jangan baca lah kalau gitu ya. Dendang-dendang tapi tiba-tiba kau dapat dosa. Jangan ya. Begitu ya. Orang apa Nabi sebut, hampir kefakiran bawa kepada kekafiran. Fakir yang macam mana? Fakir yang tidak redha. Fakir yang tidak redha, fakir yang kutuk Allah Subhanahu Wa Taala. Na'udzubillah ya. Baik. Berapa banyak orang yang sihat sebenarnya membinasakan dia oleh sihatnya. Keafiatannya tu membinasakan dia. Sihat walafiat. Pasal dia sihat, sebab itu dia jogging. Pasal dia jogging, dia kena langgar lori. Yang kat rumah yainya tak sihat, kakinya sakit. Alah, duduk kat rumah. Masih ada umur lagi, tak kena langgar. Ada satu dekat Singapura dulu ya. Satu orang, umur 70 lebih, sampai keluar surat khabar. Hari-hari jogging. Tak lama keluar surat khabar. Mati. Pasal tengah jogging, dahan jatuh kena kepala dia. Kena sihat. Kalau dia sakit, dia dekat rumah tak mati. Kalau dia sakit, kalau pasal dia sihat, dia pergi jogging, dia bertemu dengan ajal dia. Jumpa tak? Qul innal mautal ladzi tafirruna minhu fa innahu mulaqikum. Katakanlah kematian yang kau cuba lari daripadanya, dia mendapatkan kau. Betul tak? Tadi apik tadi cuba dia tak sihat. Duduk rumah. Anak ni dah tua lah, anak tak sihat. Anak duduk rumah. Kalau belum sampai ajal dia tak mati. Sampai ajal dia punya sihat buat dia mati. Allah, dia punya sihat buat dia mati semua tu ya. Dia menempa ajal maut dia sendiri. Kita macam nak ketawa pun ada, kesian pun ada ya. Pokoknya kalau dah ajal maut tu kau tak boleh elak lah. Kesihatan dia bawa dia binasa. Perompak tu sihat tak? Sihat. Kalau dia rompak sakit kaki, gaut, dia tak pergi rompak. Nak panjat tak boleh, nak apa. Pasal dia sihat, dia rompak, dia panjat, dia apa. Binasa tak? Binasa. Kena tembak dengan polis ya, jatuh mati. Ataupun kena masuk jail. Binasa lantaran kesihatan dia. Yang kat jail tu semua sihat-sihat tau. Tapi binasa. Pasal apa? Dengan kesihatan dia, dia gaduh. Dengan kesihatan dia, dia rompak. Kesihatan tu bawa kepada kebinasaan. Dan beberapa daripada orang yang alim sebenarnya membinasakan dia dengan ilmunya. Jikalau tiada orang tua yang kerukuk dan orang yang khusyuk dan kanak-kanak yang menyusu dan binatang yang melata-lata, nescaya aku jadikan langit yang di atas kamu itu besi, tiada turun daripadanya hujan, dan aku jadikan bumi itu sofan safa, iaitu tiada sesuatu pun tumbuh-tumbuhan atasnya, dan aku jadikan tanah itu akan abu, dan tiadalah aku turun atas kamu daripada langit, akan setitik hujan pun tiadalah aku tumbuhkan bagi kamu pada bumi itu akan suatu biji pun, dan aku tuangkan atas kamu azab. Allah ya, subhanallah. Berapa banyak orang yang alim, orang alim ya, kita takut ya. Kita tak ada ilmu suruh belajar ya. Tapi kalau kau silap-silap belajar, baik itu ya, Imam Ghazali mengajarkan kebinasaan orang tuntut ilmu. Bahaya-bahayanya tu maksudnya. Jangan tak belajar. Nanti kita baca lepas ni kitab Munyatul Musalli di rumah saya pukul 8.30 ya. Adab-adab belajar. Bukan Munyatul Musalli. Ta'allum ya. Apa pelajaran untuk apa orang yang belajar. Cara untuk nak belajar begitu ya. Kita belajar Allah, tapi tak belajar prosedur belajar. Dengan ilmu tu membuat kita senang-senang main-mainkan hukum Allah. Yang orang-orang kampung takut, tak berani pegang. Wah, kita ada ilmu. Boleh, ini boleh. Tentang kita ada ilmu. Allah, yang wajib tak berani nak langgar hukum Tuhan. Yang kita, ini boleh. Imam ini bilang boleh, ini boleh. Allah, makin gampangan pulaknya. Na'udzubillah min zalik ya. Kita dengan ilmu kita binasa, menabik dada depan orang. Seolah-olah kita orang paling bijak. Dengan ilmu kita binasa. Oh, ente mengajar berapa kuliah? Ana mengajar sekian kuliah. Ente mengajar berapa ramai murid? Sekian murid. Allah. Orang yang bodoh tak pernah cakap begitu. Orang yang bodoh tak ada dosa itu.
Orang alim kok ada dosa itu alim dibinasakan oleh ilmunya, ya. Ilmunya. Ilmu kena tinggi, ingat dia. Berapa perkara. Ilmu kena tinggi, tapi tawaduk kena macam orang bodoh. Kena rasa macam orang bodoh. Duit boleh kaya, tapi lifestyle, cara kehidupan biar macam orang miskin. Begitu, ya. Badan biar sihat, tetapi lemah daripada segala kegiatan yang bukan-bukan macam orang sakit. Badan biar sakit, tapi hemah biar macam orang sihat. Begitu, ya. Sihat, kaya, sakit semua dah dengan karunia Allah Ta'ala. Alim, jahil semua dah ketentuan Allah Ta'ala. Tapi kita kena adjust. Tak boleh umpak-umpaan dengan apa yang kita ada. Begitu. Mentang-mentang kita sakit, malas duduk rumah saja. Tak boleh, hemah kena tinggi. Mentang-mentang kita sihat, kita suka ke sana kemari. Tak boleh, kena tenangkan diri dalam majlis-majlis ilmu. Mentang-mentang kita kaya, kita boleh enjoy. Tak boleh, kena banyak sedekah, kena hidup sederhana. Mentang-mentang kita miskin, tak boleh. Miskin pun kena cari peluang untuk sedekah walau sedikit sekalipun. Ya, kena jaga. Tengok, ya. Lantaran apa? Hujan masih turun. Alhamdulillah, hujan masih turun. Pokok sawit masih hijau. Alhamdulillah, kita masih dapat makan ikan dan ayam. Lantaran apa? Orang tua bongkok yang rokok. Lantaran apa? Baby-baby, bayi-bayi yang menyusu. Lantaran apa? Haiwan yang melata ini. Kumbang, nyamuk, nilaron, biawak. Kita nak ketuk aja dia. Tapi pada lantaran dia, Allah Ta'ala turunkan. Kita tumpang berkat dia, tau. Kita tumpang berkat dia, haiwan-haiwan ini semua kita tumpang, ya. Lantaran kau tidak, aku jadikan langit besi. Hujan pun tak gitu. Allah, kau tidak, aku tuangkan azab atasmu. Sebab manusia banyak derhaka. Banyak derhaka Allah Ta'ala. Nikmatnya banyak tapi derhaka. Lantaran Allah punya rahmat dia. Sebab itu tuan-tuan, ya, jangan lokek dengan biawak, jangan lokek dengan monyet. Lantaran mereka kita dapat. Kalau dia makan-makanlah. Kita punya pokok dimakan monyet, dimakan buah aja, rambutan apa punya nyumpah. Kan kesian, dia nampak kan dia selera. Habis dia tak makan lain, dia tak makan burger, dia tak makan soto. Dia nampak itu dia makan. Kalau ada rezeki kita dia dapat, kan dapat juga. Tengok durian sekarang sampai tak terhabis-habis, sampai demam-demam yang dia makan durian banyak sangat pun, ya. Kalau dah ada rezeki ada juga. Tak ada dia makan sudah, tu makhluk Allah. Satu, jangan lokek. Kita nak pergi Melaka saja, nak pergi KL saja, ya Allah tahankan, janganlah hujan, biar ya Allah kau minta tahankan hujan. Biawak dah tunggu nak hujan, katak dah tunggu nak hujan, haiwan-haiwan dah tunggu nak hujan, pokok-pokok tunggu nak hujan. Hanya kau nak travel, kau minta jangan tahan hujan. Jangan, serah pada Allah Ta'ala. Kalau lebat sangat kau tak berani, kau berhenti sekejap ke air. Tak berani laju, ya perlahan, ya sudah. Jangan nak mantu saja, ya Allah, ini semua kita minta maaf, ini kita punya amalan, ya. Nak mantu saja, nak maulid saja, mudah-mudahanlah tak hujan. Ya Allah, nak bikin maulid kok lokek. Nabi tu rahmatan lil alamin. Kau nak bikin maulid Nabi rahmatan lil alamin, kau lokek dengan al-alamin, dengan yang dialamin ini semua tu. Allah, biar Allah punya takdir. Allah Ta'ala pandai takdir, ya. Kau bilang janganlah hujan, lantaran hujan tu rahmat, kau Tuhan tak turunkan hujan macam mana? Tak turun. Saking banyak sangat hujan, boleh bahaya, boleh doa. Ya Allah, alihkanlah kat tempat yang lebih memerlukan, di kebun-kebun yang lebih memerlukan, di dusun-dusun yang lebih memerlukan. Jangan sampai air ini membahayakan kami. Itu boleh. Tapi minta terus, jangan turunkan hujan. Itu jangan. Kau lokek, biawak dengar, habis kau. Habis. Ini aku dah minta hujan berapa hari kok dia bilang jangan hujan. Allah. Kena prihatin dengan makhluk-makhluk Allah Subhanahu Wa Taala, ya. Lantaran haiwan yang melata, ya, rupanya lantaran mereka, ya, kita dapat, ya. Allah. Pelajaran yang ke-14. Berkata Allah Ta'ala, hai anak Adam, ikut olehmu akan daku, yakni berbuat taat olehmu akan daku, dengan sekadar hajat kamu kepada syurgaku, dan berbuat maksiat oleh kamu akan daku dengan sekadar kuasa kamu sabar atas nerakaku. Dan jangan kamu telik kepada ajal kamu yang kemudian, dan kepada rezeki kamu yang hadir sekarang, dan jangan kamu telik kepada dosa kamu yang tersembunyi. Bermula sesuatu itu binasa, melainkan zat Allah, baginya jua segala hukum, dan kepadanya jua kamu kembali. Masya Allah, ya. Wahai anak Adam, Imam Ghazali ada tukil ini dalam kitab Ayyuhal Walad, ya. Wahai anak Adam,
Buat ibadat ikut kadar kau punya keperluan padaku syurgaku. Betul tak? Taat kepadaku ikut kadar kau punya keperluan. Kita kalau perlu dengan bos, kita perlu tak dipecat. Kita perlu nak naik pangkat. Kita perlu nak dapat bonus. Kita khidmat dia betul-betul tak? Ini bos aku tak heran. Tak kasih aku gaji pun aku boleh. Aku kerja hanya cukup suka-suka. Dia tak heran dengan bos. Tapi kalau orang yang tak ada kerja lain, dengan bos, dia taatnya tak? Suruh bikin apa pun bikin. Suruh bikin overtime pun bikin. Bos suruh cat rumahnya pun bikin. Yang ada ya, kerja office tau. Tapi dia jadi macam orang, dia macam kuli peribadi pun tau. Bosnya nak bikin apa, kenduri kendari dekat rumah, dia kena tukang bancu air pun dia rela juga. Pasal bos punya pasal. Kadang dia ada keperluan dengan bos, dia sanggup bikin apa, khidmatkan dirinya kerana ada keperluan. Apa pun bos suruh dia sanggup bikin. Kita khidmat dengan Allah Ta'ala, kita perlukan syurga. Kalau kita perlukan syurga, tak nak neraka, apa pun Tuhan suruh kau bikin. Susah pun kau bikin. Ngantuk pun kau bikin. Penat pun kau bikin. Enak pun kau tinggalkan. Semua itu. Payah pun kau sanggupi. Kenapa? Aku perlukan Tuhan kok. Aku perlukan Tuhan rahmati aku biar aku masuk syurga kok. Takkan Tuhan ni, dengan kita bilang dengan bos pun kita tak hampu-hampu ya. Takkan dengan Tuhan kita tak nak bersungguh-sungguh. Pasal apa? Aku sangat memerlukan redha Tuhanku. Aku sangat takutkan akan murka Tuhanku. Maka seberapa daya akan aku usaha untuk dekatkan diri kepada Tuhanku, menjadi hamba kepadanya. Buat maksiat pun boleh. Kadar berapa lama kau tahan dalam api neraka? Siapa tahan? Anak neraka tak lama. Anak kau paling lama tahan neraka 3 bulan lah. Lebih tak tahan. 3 bulan dalam neraka tu berapa kilo dosa? Agaknya 3 bulan neraka, taruhlah 30 kilo dosa. Kau jangan buat lebih daripada 30 kilo dosa. Lebih anak tak tahan. Begitu ya. Macam kau masuk kedai lah. Anak tak tahan membeli kecuali 300. Sebab anak punya poket ada 300. Kau beli jangan lebih 300. Kau syurga, neraka gitu. Bahasanya dari Allah Ta'ala. Pada hadis Nabi, buatlah maksiat. Jangan buat maksiat. Buat maksiat. Kadar berapa lama engkau sanggup siksa neraka. Buat maksiat. Wahai sekalian yang tak boleh henti maksiat. Wahai sekalian yang ketagihan maksiat. Wahai sekalian. Kita sebut sekalian tu ialah yang kita sebut sekalian. Pertama, utama dalam sekalian tu diri kita. Ya, diri kita ya. Enak macam mana pun maksiat itu, di belakangnya tu ada azab. Di belakangnya tu na'udzubillah. Di belakangnya tu ada su'ul khatimah. Di belakangnya tu ada tak boleh jawab soal kubur. Di belakangnya tu ada siksa kubur. Berbaloi ke dengan kesedapan yang kau rasa itu? Tak berbaloi kalau dapat murka Allah Ta'ala. Tak berbaloi langsung. Tak berbaloi langsung ya. Jadi kalau kau sanggup tahan neraka, buatlah. Buatlah ya. Jadi kalau kau tengok orang buat maksiat semua, kau jangan marah. Sebab dia tahan neraka. Dia tahan neraka 30 tahun pun tahan. Sebab itu dia buat maksiat. Agaknya lah ya, kita tak tahu kan. Mungkin diorang tahan. Dia dah baca kitab ni, boleh lah. Allah dah sebut boleh rupanya buat maksiat. Kadar tahan. Dan aku ni memang jenis tahan api neraka. Sebab itu aku buat maksiat. Kau tak tahan, kau jangan buat. Aku tahan. Neraka tak apa-apa. Aku dah try. Api lilin aku taruh tangan aku. Tak apa-apa. Aku tahan kok. Orang tengah bakar. Masak nasi nak kenduri kahwin pun aku celup muka aku pun tak apa-apa. Yalah. Begitu ya. Allah, ini cakap bahasa namanya ya. Cakap bahasa namanya ya. Takut ya. Takut sekali begitu ya. Kemudian Allah Ta'ala itu, sekadar kuasa kamu sabar dalam neraka-Ku, dan jangan kamu tilik kepada ajal kamu yang kemudian. Jangan kamu tengok ajal kamu yang kemudian. Kalau kau nak buat maksiat, kau berapa lama, kau jangan tengok ajal kamu. Seolah-olah macam kau hidup selama-lamanya. Buatlah maksiat. Itu bahasa daripada Allah Ta'ala. Dan kepada rezeki kamu yang hadir sekarang ini, dan tak payah tengok rezekimu, kerana rezekimu yang hadir ini akan kekal selama-lamanya. Buatlah maksiat. Yang kau tengok rezekimu yang sekarang ini, kau buat maksiat, kau tengok rezeki kau. Kau ada rumah besar, kau ada sihat, kau ada kedudukan, boleh dilucut oleh Allah Ta'ala, boleh dicopot oleh Allah Ta'ala. Kalau kau nak betul nak maksiat, kau tak payah tengok ajalmu, kau tak payah concern tentang rezekimu. Kenapa? Macam seolah-olah kau boleh takbir sendiri. Begitu ya. Sombong lah. Sebab itu orang yang buat maksiat tu namanya sombong. Sombong. Tak takut, tak heran syurga Allah, tak takut neraka Allah, tak ingat ajal dia yang belakang hari.
tak sedar rezeki dia yang diberi oleh Allah Ta'ala. Dan jangan kamu telik kepada dosa kamu yang tersembunyi. Jangan kamu sangka dosa kamu tu tersembunyi. Kan kesannya belum ada lagi sekarang. Jadi jangan kamu pandang. Buat maksiat sebab kamu tahan api neraka. Allah, ini cakap bahasa daripada Allah Ta'ala, ya. Orang berbudi kita berbahasa, orang memberi kita merasa. Ini Allah Ta'ala beri kita bahasa. Betul-betul dibahasakan oleh Allah Ta'ala. Kalau kau buatlah maksiat kadar kamu tahan dalam neraka, tak payah ingat rezekimu yang aku beri, tak payah ingat ajalmu yang akan datang, tak payah ingat dosamu yang aku sembunyikan sekarang ini. Jangan kau sangka kau buat semau-maumu buat dosa. Buat semau-maumu buat dosa, arak, judi, zina, na'udzubillah min dzalik. Arak, judi, zina, liwat, na'udzubillah min dzalik. Kalau zaman sekarang kena cakap tegak-tegak ini benda semua. Ya. Allah, makan rasuah, aniaya orang, sebar fitnah, Allah, berdengki antara satu sama lain. Buat kalau kau tak takut hukum Allah. Buat kalau kau tak sedar kau sedang diberi nikmat oleh Allah Ta'ala, boleh ditarik balik, ya. Na'udzubillah. Berkata Allah Ta'ala, bermula agama kamu dan daging kamu dan darah kamu. Jika baik agama kamu, nescaya baiklah amal kamu dan daging kamu dan darah kamu. Maka jika binasa agama kamu, nescaya binasalah amal kamu. Binasalah daging kamu dan darah kamu. Dan jangan ada kamu seperti sumbu pelita yang menerang nur akan dirinya dan menerang ia akan manusia. Dia sumbu pelita, ya. Baik. Bermula agama kamu dan daging kamu dan darah kamu. Jika baik agama kamu, nescaya baik. Betul. Kalau baik agama kita, baik takwa kita, baik pantang larang kita jaga, akan jadi daging kita baik, darah kita pun baik. Betul tak? Kalau kita takwa pada Allah Ta'ala, kita berani makan haram tak? Tak berani makan haram. Maka kalau kita tak berani makan haram, kita makan yang baik-baik, yang halal-halal, yang baik-baik, yang sederhana. Tumbuhkan daging yang baik, darah yang baik. Darah daging yang baik akan makanan tu dicerna, menghasilkan darah dan daging yang baik. Darah daging yang baik akan menjana tenaga yang baik. Tenaga yang baik akan cenderung untuk buat benda baik. Jadi baiklah. Jadi baik, ya. Kalau agamanya tak baik, sembrono, makannya ceroboh semuanya, ya, maka akan mencernakan makanan itu menjadi menumbuhkan darah dan daging yang tak baik. Darah dan daging tak baik akan menjana tenaga yang tidak baik. Tenaga yang tak baik akan suka buat benda yang tak baik. Binasalah. Alhamdulillah. Agama baik, baiklah segalanya. Agama tak baik, jadi tak baiklah segalanya, ya. Dan jangan ada kamu seperti sumbu pelita yang menerang nur akan dirinya dan menerang ia bagi segala manusia. Menerang nur akan dirinya. Itu apa? Membakar akan dirinya. Jangan jadi seperti lilin, jangan jadi seperti sumbu pelita, ya. Menerangkan yang lain tapi dianya terbakar. Na'udzubillah min dzalik. Ini takut, ya, kita jadi juru nasihat, mengajar, kita takut sekali, ya. Orang lain cakap kita sembahyang, orang lain dengar cakap kita ibadat, kitanya kok jadi masih tetap dengan maksiat kita. Takut, ya, Tuhan perhatikan, ya. Jangan jadi seperti lilin, jangan jadi seperti pelita, menerangkan yang lain tapi dia terbakar. Jangan jadi seperti jarum, jahitkan baju orang tapi dianya sendiri telanjang. Na'udzubillah min dzalik, ya. Hai anak Adam, keluarkan olehmu akan mengasih dunia daripada hatimu. Maka bahwasanya aku tiada, aku himpunkan akan kasih dan kasih akan daku dan kasih akan dunia pada hati yang satu selama-lamanya. Keluarkan kasih dunia pada hatimu. Sebab dalam hati dia tidak ada dua. Cinta Allah dan cinta dunia tak boleh ada. Kalau kau cinta dunia, pasti kau cinta Allah. Saya cinta Allah kok, saya taat Allah. Walaupun saya suka dunia, harta banyak. Kau pun cinta Allah tu cinta palsu. Kau dah ditipu oleh cintamu pada dunia. Dunia mengatakan kau masih cinta Allah, kau masih cinta Allah.
Tak apalah kau cinta dunia. Kau tengok, orang lain boleh cinta dunia, tak cinta Allah. Kau boleh. Kau tengok, kau masih sembahyang, kau masih puasa, kau masih dakwah, kau masih kerja agama. Semua tak atas dasar Allah Ta'ala. Semua tak demi Allah Ta'ala. Kau dah ditipu. Tak ada mana orang boleh cinta dunia, cinta Allah. Kalau kau cinta dunia, pasti kau tak cinta Allah. Walau kau ibadat sekalipun. Walau kau ibadat sekalipun, kau tak cinta Allah. Cinta Allahmu, ibadatmu hanya ibadat yang kosong, bukan untuk cari redha Allah, untuk membuat kamu rasa kamu masih okey. Ibadat yang palsu, tidak sejati. Ibadat tempelan sahaja, bukan ibadat yang daripada sempurna, daripada lubuk kalbunya, ya. Tak ada boleh cinta dunia dan cinta Allah bergabung dalam hati yang satu, tidak boleh selama-lamanya. Dan perlahankan oleh kamu akan dirimu pada menghimpun rezekimu, maka bahawanya rezeki itu sudah terbagi, dan loba itu ditegakkan, dan kikir itu yang dicelakakan, dan nikmat dunia itu tiada kekal, dan menghabis-habis pada menuntut rezeki itu celaka, dan ajal itu berhad, yang diketahui, dan yang sebenar itu yang diketahui. Baik, ya. Apa disebut? Perlahankan olehmu cari rezeki. Cari rezeki, cari harta. Jangan dah tua-tua ni patut dah mula tekan brek. Kok makin tekan minyak? Perlahan sedikit, wahai tuan-tuan sekalian. Harta hasil pendapatan saya setiap bulan, baik kebon, baik meniaga, baik apa, satu bulan mesti bersihnya 5,000. Wah. Daripada bila awak gini? Daripada umur saya 40 tahun sampai sekarang. Sekarang umur awak berapa? Dah 60 tahun. Patut dah 60 tahun, ya satu bulan dapat 500 pun dah cukup lah. Awak 5,000 satu bulan, pasal dulu awak masih muda. Sekarang awak dah tua, dah masuk duit obat, dah masuk duit apa semua. Awak masih perlukan begitu banyak ke? Harta awak masih kekal. Kadang makin tambah. Dulu satu penghasilan saya satu bulan 3,000. Sekarang penghasilan saya satu bulan dah 10,000. Makin naik. Umur saya makin turun. Macam mana tu? Slowkanlah. Slowkan biar apa dia punya slope-nya tu sama dengan umur kau yang turun. Atas sikit pun tak apa, tak cukup-cukup. Nanti nak beli obat pun susah. Nak upah orang pun susah. Biar lebih sikit daripada keperluan, tetapi tak perlu naik tinggikan. Saya punya penghasilan begini. Umur saya begini. Yang antaranya tu bukan untung tau, rugi. Rugi sebetulnya, ya. Rugi sebetulnya. Sebab tu slowkan cari rezeki. Dah ditulis pun. Banyak macam mana mati pun tinggal. Ya. Syukur, ya. Tuan-tuan tengok Madrasah Zawiyah Kiai Husain, Madrasah Kiai Nur ni semua, ya. Boleh cepat orang derma, ya. Pasal orang semua ingat akhirat. Yang ada kasih grant tanah, kasih tanah. Yang ada kasih tanah lot. Pandai-pandailah EJK nak jual berapa. Yang kasih gelang kalung tu 10,000 dapat, ya cikgu, ya. 10,000 tau. Orang kasih kita kat kuliah je. Kat kuliah mana-mana, kat KL pun, Ustaz untuk Madrasah Kiai Husain, ya. Aku tak kenal pun dia siapa. Kok dia tahu? Dari internet, ya, dia iklannya, ya. Kok dia tahu? Aku nak kasih resip pun tak tahu macam mana orangnya. Kasih aja, kalau aku telan pun tak ada orang tahu, ya. Ikhlas, ya, semata-mata. Kalung, gelang, kasih. Allah. Ustaz untuk Zawiyah. Ustaz untuk Zawiyah. Kasih. Allah, semuanya itu, ya. Semua tu. Agak-agak miskin tak orang-orang tu sekarang? Tambah kaya, tambah kaya. Rezeki dari Allah Subhanahu Wa Taala. Semua tu dah tahu. Lagi akak-akak kalungnya banyak, gelangnya banyak. Zaman sekarang kan dah tak pakai lagi, kan. Sekarang dah jarang orang pakai macam gitu, kan. Lagi dah tudung besar semua begitu, ya. Kerabunya besar pun takkan nak cocok di luar selendang. Kalungnya pun besar tapi takkan nak sambung tali rafia sampai bawah telekungnya. Kan tak kena. Dah pakai pun sikit-sikit sajalah, ya. Jadi barang tu nak bikin apa? Budak kasih anak-anak tak pakai juga. Rebut dia. Tapi pakai tidak juga. Rebut juga. Apa pasal kau dapat 2 gelang, aku dapat 1 gelang? Rebut dia. Pakainya tidak. Antarkan. Sisakan sedikit untuk anak. Sisakan sedikit awak untuk nak pergi jemputan. Yang sebanyak-banyak yang orang masnya berperangkat tau. Gelangnya 7. Kalungnya 8. Cincinnya 20. Ada tau orang sampai gitu, ya. Ambil lah 2-3 butir. 2-3. Yang lain hantar. Dia tunggu awak ke akhirat nanti.
Dia tunggu awak dekat akhiratnya. Tu pintar tu. Pintar. Ramai. Atau gelang atau apa semua. Kita bilang pandai akak-akak ni semua. Ya. Perlahankan mengumpul rezeki. Maka bahawasanya rezeki itu sudah terbagi. Dan loba itu ditegahkan. Ya. Ingat ya. Tamak itu adalah ditegahkan. Ya. Tamak tu ialah apa? Dah dapat hendak lagi dan banyak pulaknya dan tak henti. Itu namanya tamak. Orang tamak kan gitu kan? Orang kau tamak dah ada nak lagi. Budak-budak dia ni kok tamak sangat. Jemput dah kenyang, maknya buat jemput-jemput pun nak, bukan sikit 15. Tepikan lagi untuk malam. Kau tamak jangan temahak sangat. Umpamanya lah ya. Itu setakat jemput-jemput dia bilang tamak. Ini tamak dunia. Allah. Dengan tamak tu ditegah ya. Tamak ditegah. Kikir adalah dicelakakan. Dan nikmat dunia itu tidak kekal. Nikmat dunia tidak kekal. Dan menghabis-habis pada menuntut rezeki itu celaka. Betul ya. Berhempas pulas sampai ibadat pun tak sempat. Kuliah pun tak sempat. Allah. Padahal kayanya 3 kali pada orang lain. Kau tak hadir kuliah, tak apa semua. Allah. Patut kau lebih lagi 3 kali pintar daripada orang lain sebab duit kau banyak. Kau boleh kuliah, kau boleh apa, kau ada orang gaji, ada apa semua kan. Tapi kau hadir majlis-majlisnya 3 kali kurang daripada orang lain. Dan ajal itu berhad ya. Ajal tu ada hadnya, ada waktunya, pasti akan datang ya. Yang diketahui, iaitu kita ketahui ajal tu ada hadnya. Dan yang sebenar itu yang tidak diketahui. Yang sebenar ialah yang tak diketahui. Yang tak diketahui itulah sebenar. Tak tahu kau sihat ke, tak tahu kau hidup ke, tak ketahui, itulah sebenar. Baik. Bermula sebaik-baik ilmu hikmah itu takut akan Allah Ta'ala. Ilmu hikmah takut pada Allah Ta'ala. Hikmah, kata-kata hikmah. Mutiara kata. Kalau tak bawa takut pada Allah Ta'ala itu tak guna. Yang sebenar hikmah kalau bawa takut kepada Allah Ta'ala. Macam Luqman Al-Hakim. Semuanya bawa takut pada Allah Ta'ala tak? Bawa takut pada Allah Ta'ala kau nasihatkan anaknya ya. Dan sebaik-baik kaya itu memadakan dengan yang sedikit. Itulah kaya. Kalau tak memadai dengan yang sedikit, itu namanya tak kaya. Itu namanya tak kunjung puas. Ya. Dan sebaik-baik bekal itu takut akan Allah Ta'ala. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Dan sebaik-baik barang yang dikaruniai pada hati, iaitu yakin akan Tuhan. Yakin Tuhan bantu, yakin Tuhan tolong. Yakin Tuhan pelihara, yakin Tuhan pandang. Yakin Tuhan bela, yakin salah Tuhan boleh ampunkan. Yakin. Itu sebaik-baik pemberian Allah Ta'ala. Dan sebaik-baik barang yang diberi akan kamu itu afiat pada badan dan iman dan amal. Kamu dapat apa? Saya dapat kebun, saya dapat apa? Saya dapat lebih baik pada awak. 3 pulaknya. Iaitu apa? Dapat keafiatan. Alhamdulillah. Ya. Keafiatan badan. Alhamdulillah. Saya dapat iman. Saya dapat amal. Itu yang saya piara. Itu yang saya maintain. Itu yang saya kekalkan. Macam kita piara kebun kita. Orang-orang salih piara iman dan amal dan badan mereka. Ya. Sejahajat perkataan kamu itu dusta. Dusta ya. Bohong ya. Dan sejahajat nasihat itu namimah. Allah nasihat. Ana nasihatkan inti. Inti jangan percaya. Pulang tu pembohong. Nasihat. Sejahajat nasihat itulah batu api. Tapi selalu datang dalam bentuk nasihat. Namimah tu batu api. Batu api. Ana nasihatkan inti. Inti jangan tak dengar. Pulang tu tak guna tau. Pulang tu. Allah. Itu bukan nasihat tu. Batu api namanya. Sejelek-jelek nasihat ialah batu api. Sejelek-jelek batu api ialah apa? Adukan mentimun kepada durian biar digolek oleh durian. Itu sejelek-jelek. Adukan seorang kepada pihak penguasa. Pihak penguasa dengar, dia akan tengok. Dan kadang-kadang bendanya tidak salah apa, tapi disuluhkan dengan sebesar-besarnya sampai mentimun digolek oleh durian. Allah. Manalah mampu timun nak lawan durian? Dia digolek oleh durian. Sebesar-besar, sejelek-jelek nasihat ialah namimah. Sejahat-jahat namimah ialah apa? Membawa mentimun kepada durian untuk dilenyek oleh durian. Siap wahai mentimun, siap wahai durian, siap wahai yang membawakan mentimun kepada durian. Satu hari nanti Allah Ta'ala akan pasangkan duri kepada mentimun dan Allah Ta'ala akan perintahkan supaya mentimun melenyek akan durian. Yaumil akhir tadi. Kambing dengan kambing saja yang bertanduk dengan yang tak bertanduk, Allah Ta'ala mengadili antara mereka. Begitu ya. Namun wahai mentimun yang bijak dan pintar, kalau kau digolek oleh durian sekalipun, kau jangan niat nak menggolek durian. Kau serahkan kepada Allah Ta'ala. Durian suka hati dia, kau nak bikin apa pada aku wahai durian, aku serah kepada Allah Ta'ala. Nanti Tuhan yang selamatkan kau.
Jangan fikir tentang durian. Macam mana aku nak golekkan durian, macam mana aku nak lenyekkan durian, jangan fikir. Kau serah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, kau serah kepada Allah Taala. Kalau kau mentimun tapi kau fikir macam mana nak golek durian, namanya kau bukan mentimun, namanya kau pergi katak. Begitu ya. Allah. Jadi kau kena jaga, Walau kau dilenyek, kau jangan fikir macam mana kau nak melenyek. Tapi namun durian kau jaga, Tuhan akan lenyek. Si timun tak perlu fikir. Si durian kena jaga. Pasti dia akan dilenyek balik semula. Yakni mengadu-adu, yakni lalat merah, iaitu apa? Batu api. Dan tiada Tuhanmu itu menganiaya akan segala hambanya. Allah Ta'ala tak menganiaya hambanya. Allah Ta'ala dengan tidak menganiaya hambanya, tidak mengizin juga hamba-hambanya menganiaya antara satu sama lain. Maka Tuhan pasti akan bela. Wallahu alam bisawab. Semoga Allah ampun dosa kita. Mudah-mudahan apa yang kita baca menjadi penerang bagi hati kita, menjadi pengikat takwa kita pada Allah Ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Wa akhiru da'wahum alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.